Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakihah Balkis binti Muhammad Burhan dari kelas 4 bijaksana nak terangkan tentang subtopik 2.5 iaitu momentum. Momentum ialah hasil darab jisim dan halaju. Momentum sama dengan jisim darab halaju ataupun P sama dengan mv. Unit SI bagi momentum ialah kilogram meter per saat. Momentum ialah kuantiti vektor. Arah momentum sama dengan arah halaju. Semua objek yang bergerak mempunyai momentum. Kita nak contoh yang pertama iaitu berapakah momentum troli yang mempunyai jisim 2 kilogram dan halaju 7 meter per saat. Dia suruh kita cari momentum. So kita tulis dulu dia punya formula. Momentum sama dengan jisim darab halaju ataupun P sama dengan mv. So kita masukkan maklumat tadi. Jisim sama dengan 2, halaju sama dengan 7. So kita kira kita akan dapat 14 kg meter per saat. Contoh yang kedua. Sebuah troli yang mempunyai jisim 3 kg dengan halaju 5 meter per saat bergerak bertentangan dengan halajunya. Berapakah momentum troli itu? Ni suruh kita cari momentum. So, kita masukkan formula dia. Momentum sama dengan jisim darab halaju. Jisim dia 3, halaju dia negatif 5. Sebab negatif 5 ni, sebab dia punya, kan dia kata tadi dia bergerak, halaju dia bergerak bertentangan. So bila bertentangan kita akan letak simbol negatif. So bila kita kira-kira kita akan dapat negatif 15 kg meter per saat. Prinsip keabadian momentum. Dia ada dua iaitu prinsip pelanggaran kenyal dengan pelanggaran tak kenyal. So kita tengok dulu apa itu prinsip keabadian momentum. Jumlah momentum dalam sistem tertutup adalah mala jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Ke atas sistem dia lah. So, yang kedua, jumlah momentum objek-objek sebelum perlanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. So, formula dia adalah jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Ini formula dia tau. So, yang pertama, pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal ni merupakan dua objek bergerak dengan halajunya secara berasingan selepas pelanggaran. Dia punya formula dia adalah M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. So, dia punya tenaga kinetik dia diabadikan. Kita nak contoh dia. Blok A berjisim 3 kg bergerak dengan halaju 2 meter per saat. Kemudian berlangkah dengan blok B berjisim 2 kg yang pegun. Selepas pelanggaran, blok B bergerak dengan halaju 0.9 meter per saat. Cari nilai halaju blok B selepas pelanggaran. So, blok A dia warna pink, blok B dia warna biru. Kita boleh tengok dia punya maklumat yang diberi ni macam mana kan. So, kita cari halaju blok B selepas pelanggaran. So, kita akan cari V ni. Dan contoh dia, dia punya jalan kira. Mula kita akan tulis formula dia. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. So, M1 dia kita dapat 3. U1 dia kita dapat 2. Tambah dengan M2 dia kita dapat 2. U2 dia kita dapat kosong. Kenapa? Sebab pegun. So, bila pegun,
dia tak bergerak. So, dia punya hal laju tu kosong. M1 sama dengan 3. V1 sama dengan 0.9 tambah dengan M2 dia 1. So, yang V2 ni nilai yang kita nak cari. So, bila tambah 3 darab, bila kita darab 3 darab 2 ni dapat 6. Tambah dengan kosong sebab 2 darab kosong mestilah kosong kan. So, 3 darab 0.9 sama dengan 2.7 tambah V2. So, bila kita bahagi, kita dapat 3.3 meter per saat. Pelanggaran tak kenyal pula. Dua objek berkombinasi dan bergerak bersama dengan hal laju sepunya selepas pelanggaran. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan dalam kurungan M1 tambah M2 M1 tambah M2 V. Sebab M1 tambah M2 ni kita akan darab dengan V. So, dia punya tenaga kinetik dia tidak diabadikan. Kita contoh dia. Sebuah lori sedang bergerak dengan jisim 500 kg dan hal laju 40 meter per saat. Bergerak dengan sebuah kereta 250 kg dengan hal laju 60 meter per saat. Selepas pelanggaran, lori dan kereta bercantum dan bergerak bersama. Apakah hal laju akhir lori dan kereta itu? So, lori ni warna pink, kereta tu warna biru. So, kita tengok jalan kira dia. Kita masukkan formula dia dulu, iaitu M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 tambah M2 darab V. So, M1 dia 500, U1 dia 40, tambah dengan M2 dia 250, U2 dia 60 sama dengan M1 dia 500 tambah M2 dia 250 sama dengan V. So, kita nak cari V. So, bila kita darabkan and then kita tambah, lepas tu kita akan bahagi dan kita akan dapat V2 sama dengan 46.67 meter per saat. Letupan pula. Letupan ni mestilah berasal daripada senapang kan. So, kita tengok. Arah objek berbeza selepas letupan daripada keadaan pegun. Iaitu M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 negatif V1 tambah M2 V2. So, di bawah ni kan, kenapa kosong? Sebab dia kata pegun tadi kan. So, kosong sama dengan M2 V2 tolak M1 V1. Contoh dia. Khalif menggunakan sebuah senapang dengan jisim 3.5 kg dalam latihan menembak. Jika jisim peluru 0.08 kg boleh mencapai kelajuan 300 meter per saat selepas menembak, berapakah hal laju sentakan senapang selepas menembak? Disuruh kita cari hal laju sentakan selepas menembak. So, kita tengok jalan kira dia. Kita masukkan formula dulu iaitu M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. So, bila kita kira, kita akan dapat kosong lah sebab tadi kan dia kata pegun kan. So, bila pegun, dia akan jadi kosong. So, negatif 3.5 V tambah 24. And then, kita akan bahagikan dia. And kita akan dapat jawapan akhir dia sama dengan V sama dengan negatif 6.9 meter per saat. Okay, aplikasi prinsip keabadian momentum. So, menyempak bola. Bila kita mensepak bola tu, momentum dihasilkan apabila pemain berlari sebelum menyempak bola. Momentum besar akan dipindahkan kepada bola. So, bila kita sepak bola pun still lagi ada momentum. Yang kedua, contoh yang kedua, bermain bowling.
Pemain beraksi dan bergerak pantai semasa melepaskan bola. Momentum akan dipindahkan kepada bola bowling dan menyebabkan bola bowling bergerak melalui lorong dan mengenai sasaran. Yang ketiga, mesin pelantar. Mesin diangkat ke atas pancang pada ketinggian tertentu dan dijatuhkan. Pelantar yang bergerak dan berhalaju tinggi menghasilkan momentum yang besar. Yang terakhir, had kelajuan dan berat bagi kenderaan berat yang ditetapkan. Macam lori ke, bas ke, apa-apa yang berat, kenderaan yang berat. Had kelajuan dan berat bagi kenderaan yang ditetapkan kepada kenderaan berat dan besar seperti bas dan lori untuk mengurangkan hentaman dalam suatu pelanggaran dan memastikan keselamatan pengguna jalan raya. So apa yang kita cakap, apa yang kita lakukan mesti ada momentum yang akan terhasil. So sekian, terima kasih. Terima kasih sebab sudi dengar apa yang saya cakap and everything yang kalau korang tak faham, korang boleh tanya juga cikgu-cikgu korang. Okay, bye.